Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah pihak pengurusan Masjid Kota Damansara, nazim masjid, ahli jawatan kuasa masjid, barisan para imam, para muazzin, para asatidzah, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada malam ini saya pun kali pertama sampai di sini. Lalu saya akan berkongsi sedikit sebanyak daripada perjalanan hidup baginda Nabi SAW, dan saya akan bawakan tajuk sirah berkenaan tahun duka cita yang dilalui oleh Nabi SAW. Kerana kadang-kala bila kita tidak mengulang kaji ataupun tak sama-sama meneliti sirah, lalu bila kita dapat ujian dalam hidup, kita akan sangka kita yang paling teruk diuji. Kita akan rasa kita yang paling dahsyat diuji. Tapi apabila kita melihat ujian yang dihadapi oleh kekasih Allah, Habibullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menjadikan kita tenang apabila diuji, sabar apabila diuji. Dan pada malam ini kita akan baca daripada kitab Ar-Rahiqul Makhtum pada muka surat 185 dengan tajuk Amul Huzn, tahun kesedihan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak diuji. Daripada ujian keluarga, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya 2 orang anak perempuan diceraikan semata-mata kerana Rasulullah mengajak manusia pada Allah. Ruqayyah puteri Nabi, Ummu Kulthum puteri Nabi, asalnya mereka berdua ini berkahwin dengan anak Abu Lahab, iaitu merupakan pakcik Nabi SAW. Lalu anak perempuan Nabi berkahwin dengan sepupu mereka yang merupakan anak kepada Abu Lahab. Abu Lahab paksa kedua anak lelakinya untuk menceraikan 2 orang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana Rasulullah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan perasaan seorang bapa yang anaknya bahagia dalam rumah tangga diceraikan disebabkan dia. Itu antara ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Lahab sentiasa ikut Nabi ke mana Nabi pergi untuk menyampaikan dakwah, mengajak kepada Allah, namun dia bukan membenarkan, sebaliknya dia mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu itu antara ujian yang besar. Keluarga Nabi sendiri, pakcik Nabi sendiri pada waktu itu menjadi penghalang besar dalam dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah kata penulis buku, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda Banu Hashim pernah diboikot selama 3 tahun. Orang Quraisy buat PKP untuk Banu Hashim 3 tahun. Kita baru beberapa kali PKP, kita dah rasa betapa sengsara. Banyak orang diuji, hilang pekerjaan, pendapatan.
keluarga Nabi kena PKP dengan Quraisy selama 3 tahun. Kita ketika mana berada di rumah tetap boleh berniaga. Orang Quraisy tak benarkan sesiapa pun untuk berniaga dengan Banu Hashim, keluarga Nabi. Sebabnya mereka minta Rasulullah untuk dibunuh, tetapi Banu Hashim tak nak serahkan. Maka mereka semua telah bersepakat dan tulis perjanjian, tanda tangan perjanjian. Maka keluarga Nabi telah diboikot selama 3 tahun. 3 tahun. Ketika mana berakhirnya boikot tersebut, boikot itu berlaku daripada tahun 7 kenabian sampai tahun 10 kenabian, 3 tahun. Kata penulis buku, ketika mana habisnya boikot tersebut, sehingga kan Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, dalam tempoh boikot tersebut kami tak dibenarkan berjual beli, tak dibenarkan keluar daripada kawasan tersebut, sehingga kebanyakan daripada kami hanya makan daun-daun sahaja. Para sahabat, mereka makan daun untuk teruskan kehidupan. Ketika mana berakhirnya boikot pada tahun 10 kenabian, pada bulan Muharram, tak lama selepas itu Abu Talib jatuh sakit. Sebab lama mereka tak mendapat makanan yang elok, tak boleh keluar daripada Syaib Abu Talib, lembah Abu Talib. Maka akhirnya 6 bulan selepas daripada berakhirnya boikot yang dilakukan oleh Quraisy, maka Nabi SAW kehilangan pakcik baginda Abu Talib, yang merupakan seorang yang sangat banyak mempertahankan Nabi SAW. Orang Quraisy tak berani ganggu Nabi secara terbuka kerana Abu Talib. Abu Talib merupakan bapa Nabi. Dia pakcik tapi macam bapa. Sebab daripada usia 8 tahun Nabi duduk dengan Abu Talib. Nabi membesar dengan Abu Talib. Bahkan Abu Talib jaga Nabi seperti anaknya sendiri. Sebab itu bila Nabi dah berkahwin, Nabi minta dengan Abu Talib seorang anak lelaki untuk dia jaga sebagai balas jasa Abu Talib. Dan disitulah Sayyidina Ali tinggal dengan Nabi, membesar dengan Nabi dan duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tahun 10 kenabian, antara peristiwa sedih yang berlaku kepada Nabi adalah meninggalnya Abu Talib 2 bulan sebelum meninggalnya Khadijah. Maka Abu Talib meninggal 2 bulan selepas itu. Ada riwayat mengatakan 3 hari jarak antara mereka berdua. 2 bulan selepas itu meninggal pula Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda Nabi SAW yang tercinta, pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Lalu kita nampak bagaimana Rasulullah SAW diuji, kena kurung 3 tahun, ujian yang dahsyat. Baru keluar, baru tamat kepungan kurungan, meninggal Abu Talib 6 bulan selepas itu. Selepas Abu Talib, Khadijah pula meninggal, isteri Nabi SAW, yang mana semua anak Nabi adalah daripada beliau, daripada Khadijah, kecuali Ibrahim yang lahir daripada Maria Al-Qibtiyah. Namun yang lain Al-Qasim, Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, At-Tahir ataupun At-Tayyib, semuanya adalah anak-anak di antara Nabi SAW dan Khadijah. Dan Khadijah antara orang yang banyak menolong Nabi dalam dakwah. Daripada seorang wanita yang paling kaya kat Mekah, menjadi hilang segala-galanya, habis segala harta untuk Nabi SAW. Maka di sini ada pengajaran yang kita boleh ambil. Apakah dia? Pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil, Allah pasti memberi ujian. Ujian ni bukan pilihan. Kita pilih nak diuji, kita tak nak diuji. Tidak. Allah datangkan ujian. Itu satu. Ujian akan datang. Ada orang diuji daripada sudut keluarga, ada orang diuji daripada sudut harta, ada orang diuji daripada sudut kesihatan tubuh badan, ada orang diuji daripada sudut hatinya tak tenang, ada orang diuji dengan pelbagai ujian. Dan semua ujian Nabi SAW lalui. Rasulullah pernah kena ejek,
pernah kena baling dengan najis, pernah kena pukul, nak dibunuh beberapa kali. Lalu daripada sini pengajaran yang pertama adalah sebenarnya ujian Allah sentiasa datangkan. Allah sentiasa datangkan. Pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat adalah ujian bukannya tanda Allah benci ataupun tanda Allah tak suka, tak sayang. Nabi SAW adalah Habibullah, kekasih Allah, asyraful makhluqat, makhluk yang paling mulia. Tetapi ujian baginda tak pernah henti, tak pernah habis, sehingga Nabi bersabda, laqad uzitu fillah, demi sesungguhnya aku disakiti, dicerca, dimaki kerana agama Allah. Malam yu'dha fihi ahad, tak ada orang pernah kena sakiti seperti baginda Nabi SAW. Lalu Allah uji bukan kerana Allah benci. Sebaliknya, orang yang bersabar dalam ujian, maka di situ sebenarnya adanya kejayaan. Inna ma'al usri yusra. Orang yang bersabar dalam ujian, sebenarnya dia layak mendapat kemudahan yang Allah janjikan. Sebab itu Allah sebut inna ma'al, bersama. Allah tak sebut selepas ataupun sesudah ujian. Allah sebut bersama kesukaran, kesusahan, yusra. Kalaulah seseorang itu bersabar, Allah akan datangkan kemudahan. Maka ini yang kita lihat baginda Nabi SAW. Maka Nabi SAW melalui fasa yang sangat teruk pada tahun 10 kenabian, sehingga dalam sirah tahun 10 kenabian dikenali sebagai tahun kesedihan, tahun duka cita, ataupun dikenali sebagai Amul Huzn, tahun Rasulullah paling teruk diuji. Kehilangan isteri, kehilangan Abu Talib, pakcik, dan pada waktu itu umpama bapa yang banyak mempertahankan Nabi SAW. Sehingga kata penulis buku dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, kata Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, apabila Abu Talib meninggal dunia, orang Quraisy mula berani menyakiti Nabi dengan cara yang mereka tak berani buat ketika mana Abu Talib masih hidup. Maka apa mereka buat? Mereka berani pukul Nabi SAW secara terbuka. Bahkan mereka sakiti Nabi dalam rumah Nabi. Dalam rumah Nabi, perkampungan Banu Hashim, mereka sakiti Nabi SAW. Mereka berani pada waktu itu menaburkan tanah di atas kepala Nabi, dan tak ada siapa yang berani untuk tolong Nabi SAW. Maka ini ujian yang dihadapi Nabi selepas kematian Abu Talib pada tahun 10 kenabian. Apa yang Rasulullah buat bila diuji dengan teruk? Kita kalau kena uji dengan teruk, mungkin kita tak keluar rumah. Mungkin pada waktu itu kita bersedih, meratap dan seumpamanya. Ianya bukan benda yang senang, tetapi kebanyakan daripada kita itulah keadaannya. Kata para ulama, Rasulullah lagi teruk diuji, Rasulullah lagi cepat bangkit. Rasulullah lagi teruk diuji, Rasulullah lagi cepat bangkit. Sebab itu Nabi baru kehilangan Abu Talib 2 bulan sebelum Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid meninggal dunia pada bulan Ramadan. Kata penulis buku, terus pada bulan Syawal, tak sampai sebulan selepas kewafatan Khadijah, pada bulan Syawal tahun 10 kenabian, Nabi bergerak menuju ke Taif. Itu pengajaran yang kita boleh dapat. Rasulullah lagi teruk diuji, lagi Nabi SAW cepat bangkit. Nabi tak pernah mengalah. Lagi teruk kena tekan, lagi cepat Nabi SAW bangkit. Pada waktu itu melakukan tugasan mengajak manusia lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah. Sama juga dalam peperangan Khandaq. Kalau kita benar-benar mengkaji peperangan Khandaq, yang mana dahlah Rasulullah kena gali parit. Saya baru share tadi, sebab tadi saya baru baca sirah, lalu saya baru share tadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dekat Facebook saya. Lalu Nabi SAW kena gali parit sepanjang 2.7 km.
daripada Utum Asy-Syaikhan sampai ke Utum Al-Madad. Dan pada waktu itu Nabi SAW jadikan Bukit Silang sebagai tempat untuk para sahabat baginda berkumpul dalam peperangan Khandaq. Sebab nak lawan 10,000 tentera, maka pada waktu itu tak bersesuaian. Maka Nabi SAW gali parit 2.7 km. Dan kita tahu tanah Madinah bukan tanah lembik, tanah gunung ataupun tanah yang keras. Berapa dalam parit yang kena gali? Kata Syekh Syangkaiti rahimahullah, dalam parit tu 9.1 meter dia punya dalam. Lebar dia berapa besar? Lebarnya lebih kurang 18.3 meter. Kena gali dengan tangan, bukan ada big hole ataupun bukan ada peralatan canggih. Kena gali dengan tangan, 9 meter dalam, 18 meter lebar, pada waktu itu 2.7 kilometer. Dan kena siapkan dalam tempoh 6 hari. Dalam tempoh 6 hari. Itu ujian, dan Rasulullah ambil ujian tersebut 6 hari. Ahli sirah tak boleh faham macam mana Rasulullah para sahabat boleh siapkan parit tersebut yang besar supaya tentera berkuda Quraisy tak boleh lompat. Yang dalam supaya mereka tak boleh masuk ke dalam dan keluar balik, ataupun mereka tak boleh timbus supaya mereka boleh masuk ke Madinah. Lalu mereka siapkan dalam tempoh 6 hari. Walaupun dah buat begitu baik, Allah uji lagi. Apa yang berlaku? Kerana parit tu panjang, maka Nabi perlukan semua sahabat untuk mempertahankan parit tersebut. Dan Madinah kosong, Madinah tak ada lelaki. Yang ada hanya orang seperti Hasan bin Thabit yang menjaga wanita dan kanak-kanak. Dan waktu tu Madinah kosong, tak ada sesiapa. Semua mempertahankan parit. Dan peperangan itu berlanjutan selama sebulan. Sebulan para sahabat pertahankan parit. Sehingga dalam sirah disebut ada suatu ketika orang Quraisy bersungguh-sungguh nak seberang juga parit. Para sahabat tak sempat nak solat Zuhur, Asar, Maghrib. Mereka terpaksa solat semuanya pada waktu Isyak. Sebab orang Quraisy cuba nak seberang, dia cuba nak timbus parit supaya mereka boleh lalu di atas parit. Para sahabat pula pertahankan sepanjang hampir 3 km parit. Maka disitulah keadaan para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu ujian, itu satu ujian besar. Tiba-tiba datang berita di belakang Nabi, orang-orang Yahudi Banu Quraizah mereka batalkan perjanjian dengan Nabi. Padahal Madinah kosong, Madinah tak ada tentera. Dan orang Yahudi Banu Quraizah di arah yang bertentangan belakang Nabi. Nabi nak pertahankan parit pun susah. Dan sekarang ini orang Quraizah mereka isytiharkan perang. Mereka kata, kami dah tak nak berdamai dengan Muhammad, kami nak join tentera Ahzab, tentera bersekutu. Dalam sirah disebut, waktu Nabi dengar berita tu, Nabi SAW terus duduk dan berbaring. Nabi tak tahu nak buat apa. Punya dahsyat pada waktu tu ujian. Kanak-kanak dan wanita bila-bila masa kena bunuh. Sebab tak ada tentera. Semua tentera dekat perbatasan parit. 3 km parit kena jaga. Dah sebulan dah jaga, tak balik rumah. Kalau kita baca dalam hadis, para sahabat tak makan apa sampai mereka ikat perut pada batu. Mereka ikat pada perut mereka batu supaya mereka boleh berperang. Tiba-tiba diuji lagi. Orang-orang Yahudi Banu Quraizah mereka putuskan perjanjian dan mereka nak join orang-orang Quraisy. Dan pada waktu itu dalam sirah disebut Nabi SAW terduduk. Beratnya ujian, beratnya tanggungjawab, wanita dan kanak-kanak bagaimana. Namun itu hanya sekejap sahaja. Kemudian Nabi SAW bangkit. Apa Nabi bersabda? Demi Allah, ini adalah petanda kemenangan. Lagi teruk diuji, Rasulullah lagi cepat bangkit. Rasulullah lagi teruk diuji, Rasulullah tak pernah mengalah. Sebab Rasulullah tahu Allah tak uji di luar daripada kemampuan. Lalu Nabi duduk sekejap. Bahkan dalam setengah riwayat menyebut Nabi berbaring. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Nabi terus bangkit. Dan Nabi bersabda, ini adalah tanda kemenangan. Dan kemudian Nabi maklumkan kepada para sahabat, demi Allah,
selepas ini tak akan ada musuh yang menjejakkan kaki ke Madinah. Terus Nabi tukar strategi. Uhud, musuh datang, Nabi bertahan. Ahzab, musuh datang, Nabi bertahan. Nabi kata, demi Allah, selepas ini tak ada musuh yang akan datang ke Madinah. Mana-mana musuh yang ada perancangan nak serang, kita akan serang mereka dahulu. Dan di sini kita nampak Ahzab adalah perang yang terakhir. Musuh datang ke Madinah pada tahun 5 Hijrah. Selepas itu, setiap kali Nabi dengar ada berita musuh nak datang, Nabi serang mereka dekat kampung mereka, dekat negeri mereka. Nabi ubah strategi, Nabi tambah baik, Nabi punya mata-mata spy, maklumat, sehingga Ahzab adalah perang terakhir yang berlaku di Madinah, kata para ulama sirah. Selepas itu dah tak ada sebarang peperangan di Madinah. Maka ini yang kita belajar daripada Nabi. Rasulullah lagi teruk diuji, Rasulullah lagi bersemangat, lagi cepat bangkit. Bukannya pada waktu itu Rasulullah menzahirkan lemah dan pada waktu itu mengalah dan seumpamanya. Kata para ulama sirah, tak sampai sebulan selepas Rasulullah diuji berturut-turut, kematian Abu Talib, kewafatan Khadijah, maka pada bulan Syawal tahun 10 kenabian, Nabi SAW buat keputusan untuk pergi ke Taif berdua dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, dan jaraknya lebih kurang 60 batu pada zaman tersebut. Dan Rasulullah pergi bagaimana? Rasulullah pergi berjalan kaki. Pergi Taif jalan kaki. Kita baru pergi Taif naik bas, kita dah mengeluh. Lambat, jauh, lapar, teruk, jam, bising, aircon tak ada. Macam mana kita nak menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerajaan Arab Saudi mereka tengah rancang untuk hidupkan kembali laluan hijrah, Tariqul Hijrah. Lalu nanti bila dah buka, nanti dia akan ada unta dan sebagainya. Lalu nanti kita cuba laluan di antara Mekah menuju ke Madinah, laluan hijrah. Barulah pada waktu itu kita menyelami akan susah payah Nabi SAW punya perjalanan. Kerana kalau tidak, kalau kita tak baca sirah, kita tak pernah rasa bersyukur. Kita baru 4 jam dekat immigration, kita dah mengamuk. Padahal kata nak jadi tetamu Allah. Talbiyahnya labbaik Allah, yang mana terjemahannya aku menyahut panggilanmu ya Allah. Allah panggil, kita sahut, kita datang. Tetapi baru 4 jam dekat immigration, kita dah mengamuk. Baru lambat sikit, kita dah mengamuk. Tapi talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik, hamba-Mu datang menyahut panggilanmu ya Allah. Kita dah siap mengaku innal hamda, sesungguhnya tak ada puji-pujian, wa ni'mata, tak ada langsung sebarang nikmat, kurniaan, kecuali semua itu milik Allah. Harta kita milik Allah, kesihatan kita milik Allah, dan kita pula jadi tetamu Allah. Tetapi kita pada waktu itu baru Allah uji sedikit, kita dah mengamuk, kita dah mengeluh, kita dah marah, dan kita anggap umrah ataupun haji adalah seperti perjalanan kita ke negara-negara lain, seperti bercuti. Maka bagaimana nak bawa perubahan dalam kehidupan kita? Maka Nabi SAW pergi Taif jalan kaki. Bukan kerana Nabi tak ada kenderaan, sebab Nabi nak bersusah payah bertujuan menarik rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan kaki pergi Taif. Adakah orang Taif terima Nabi? Adakah orang Taif terima Nabi? Baru diuji, kena kurung 3 tahun. Abu Talib meninggal dunia, Khadijah wafat, sekarang ini pergi Taif. Adakah orang Taif terima Nabi? Kita semua tahu jawapan dia. Bagaimana layanan orang Taif kepada Nabi SAW. Tapi yang kita boleh belajar, Rasulullah tak pernah mengalah walaupun satu persatu diuji. Kata penulis buku, jarak di antara Mekah dan Taif lebih kurang 60 batu. Satu batu bersamaan dengan 1 kilo lebih. Maka perjalanan itu adalah perjalanan yang jauh, berjalan kaki
dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Taif, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan 3 pemimpin Taif yang merupakan adik-beradik, yang mana mereka ini nama mereka adalah Abdul Yalil, Mas'ud dan Habib, yang merupakan anak kepada Amr bin Umair. Sebab itu daripada sini kata para ulama, bila kita datang ke tempat yang baru, kita jumpa dulu ketua kampung ataupun nazir masjid. Itu adalah adab dalam untuk berdakwah, kata para ulama rahimahumullahu ta'ala. Sebab Nabi jumpa dahulu dengan pemimpin Taif sebelum berjumpa dengan rakyat. Maka Nabi terangkan tentang dakwah Nabi, risalah Nabi, kerasulan Nabi. Namun apakah jawapan mereka? Jawapan mereka penuh menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawapan mereka yang pertama adalah, sebab dia ada 3 orang adik-beradik, setiap seorang memberi jawapan. Maka salah seorang daripada mereka berkata, jika benar-benar Allah mengutuskan kamu, lebih baik aku koyakkan kelambu Kaabah daripada percaya kamu. Pembohong, lebih baik aku koyak kelambu Kaabah biar aku kena seksa daripada percaya pada kamu. Itu jawapan abang nombor 1. Abang nombor 2 pula berkata, takkan tak ada orang lain selain kamu Muhammad? Kalau orang lain yang bawa risalah ni aku terima, takkan tak ada orang lain selain daripada kamu? Maka pada waktu itu mereka tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga pula berkata, kalaulah engkau benar-benar utusan Allah, demi Allah aku tak nak bercakap dengan kamu, aku tak nak bercakap dengan kamu. Maka Nabi SAW tak putus asa. Muka surat 208, Nabi SAW pada waktu itu berkata, kalaulah kamu bertiga tak nak beriman, bagilah aku peluang untuk bercakap dengan rakyat jelata. Mana tahu ada yang nak beriman, ada yang percaya, dan ada pada waktu itu yang terima. Baru kehilangan isteri, baru kehilangan pakcik, baru keluar daripada kepungan selama 3 tahun. Apa yang mereka bertiga ni buat? Mereka kata tak ada izin, tak boleh. Tak boleh pada waktu itu berjumpa dengan rakyat jelata. Namun Rasulullah tak marah dan Rasulullah tidak mengalah. Kata penulis buku, Rasulullah tetap tinggal di Taif selama 10 hari, tak balik. Walaupun dah dihalau 10 hari. Dalam sebahagian riwayat menyebut 15 hari. Saya kalaulah contoh, tiba-tiba dah sampai, orang pada waktu tu tak bagi, baliklah, tak payah, silap panggil penceramah, mungkin saya balik. Dan mungkin kebanyakan daripada kita balik. Tapi Rasulullah 10 hari bersama dengan Zaid bin Harithah tetap berada di Taif. Padahal tak ada peluang untuk berdakwah. Nabi tidak mengalah. Sebab itulah kata penulis buku, bila mereka nampak Rasulullah tak nak tinggalkan Taif, maka mereka telah panggil kanak-kanak, hamba, orang-orang muda untuk menghalau Nabi SAW keluar daripada Taif. Ketika mana Rasulullah buat keputusan untuk keluar daripada Taif, maka pada waktu itu mereka telah buat di kiri kanan jalan, dan pada waktu itu mereka baling batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis buku, hampir pada waktu itu 2 lebih kilometer baling batu pada Nabi. Orang Taif baling batu pada Nabi, kiri kanan jalan lebih daripada 2 kilometer. Pada waktu itu marahnya mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat 2 barisan, membaling batu kepada Nabi, melemparkan kata-kata makian kepada Nabi, sehingga pada waktu itu Zaid bin Harithah cuba untuk menyelamatkan Nabi, namun pada waktu itu tak mampu. Ada orang ketika mana dia ingat Nabi kena baling batu 1 biji batu, 2 biji batu, 10 biji batu, 50 biji batu. Nabi kena baling batu kiri kanan sejauh 2.5 kilometer, ataupun disebutkan di sini 2 batu. Satu batu lebih daripada 1 kilometer. Maka mereka baling batu kepada Nabi SAW. Dan sepatutnya lebih lagi. Tetapi dahsyatnya tubuh badan Nabi, parahnya luka Nabi,
kata para ulama sirah, musuh ketat Nabi kat Mekah yang kebetulan ada kebun anggur di kawasan tersebut, dia pun rasa kesian tengok Nabi. Teruknya keadaan Nabi, musuh Nabi iaitu dua orang adik-beradik, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, mereka rasa kesian dekat Nabi padahal musuh. Kita kadang-kala kalau musuh tengok kita kena uji, dia gembira. Tapi Rasulullah punya teruk tubuh badan, fizikal, darah, luka. Kata para ulama sirah, nak tahu begitu teruk bagaimana, lihat musuh ketat Nabi, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, yang kebetulan ada di situ kerana dia ada kebun anggur di kawasan itu. Dia pun tak boleh tahan tengok Rasulullah kena baling dengan batu. Dia kata dengan hamba dia, bukakan pintu kebun, panggil Muhammad masuk, dan pada waktu itu bantu Muhammad. Dia pun rasa kesian, dia pun rasa sedih. Dia pun pada waktu itu tak sanggup melihat Nabi kena baling dengan batu begitu jauh. Perbuatan Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah yang memberi Rasulullah perlindungan di kebun, itulah menjadi sebab orang Taif tak teruskan baling. Mereka pun balik. Tapi jauhnya Rasulullah kena baling, sehingga dalam sirah disebut penuh kasut baginda, selipar baginda dengan darah pada waktu itu. Maka ketika mana baginda Nabi SAW masuk ke dalam kebun, hamba tadi namanya Addas. Namanya Addas. Maka Addas pada waktu itu dia diperintahkan bawa anggur, sebab itu kebun anggur. Maka ketika mana dia bawa anggur di hadapan Nabi SAW, maka Nabi SAW pada waktu itu baca Bismillah dengan nama Allah. Addas ni orang Nasrani, dia datang daripada Ninanwa. Cara baca nama tu berbeza, sebab ejaannya dalam bahasa Arab nun ya, nun alif, waw dengan ya. Lalu ada sebahagian membaca Nina Nawi, ada sebahagian membaca Nina Nawa dan seumpamanya. Lalu dia berasal daripada Nina Nawa. Saya baca Nina Nawa, ada yang menyebut Nina Nawi dan seumpamanya. Maka ketika mana dia dengar Rasulullah baca Bismillah, Rasulullah dah lah letih 10 hari dekat Taif, kena baling dengan batu lagi. Maka pada waktu itu Nabi SAW baru nak makan, baca Bismillah. Dia pun tanya, sesungguhnya perkataan yang kamu ucapkan tadi aku tak pernah dengar orang Arab di sini menyebutkan. Apa maksud dia? Siapa kamu? Kata para ulama sirah, Rasulullah tengah lapar, letih, sakit, nak makan, dan pada waktu itu ada orang tanya soalan. Cuba kalau kita lapar, ada orang tanya soalan, orang ganggu, kambing depan, ada orang tanya, dah beberapa hari tak makan, mungkin kita tak layan, mungkin kita marah. Rasulullah tak jadi makan. Dan di sini kita nampak skill Nabi dalam mengajak manusia kepada Allah. Nabi tak terus jawab. Nabi tanya dulu, min aina anta? Kamu ni siapa? Daripada mana asal? Maka dia pun berkata, aku datang daripada Ninanawa. Maka terus Nabi SAW bersabda, adakah kamu datang daripada negeri Yunus bin Matta? Yunus bin Matta adalah Nabi Yunus. Ninanawa adalah kampung Nabi Yunus. Maka pada waktu itu Addas terkejut. Dia kata, bagaimana engkau tahu? Tak ada orang sini yang kenal Yunus bin Matta, sebab dia adalah Nabi khusus untuk negeri tersebut sahaja. Kita pun mungkin tak kenal, kalaulah kita tak baca Al-Quran, kita tak dengar, kita tak baca sirah. Maka Rasulullah bersabda, dia adalah saudaraku, dia adalah Nabi, dan aku pun seorang Nabi. Maka di sini kita nampak skill Nabi SAW berdakwah. Nabi bercakap bersesuaian dengan Addas yang merupakan seorang hamba. Nabi bercakap pada waktu itu bersesuaian dengan pemahaman seorang hamba. Sebab itu Nabi SAW bersabda, kallimun nas ala qadri manazilihim ataupun qadri uqulihim. Bila bercakap, mestilah kenal audiens siapa. Jangan cakap terlalu tinggi sampai orang tak faham. Dan kalaulah audiens tu adalah orang yang cerdik pandai, jangan cakap terlalu rendah sampai pada waktu itu mereka pandang rendah. Maka Nabi SAW tanya dulu, Nabi kenal dulu siapa orang ni.
diterangkan dia daripada mana. Terus Nabi SAW terangkan sedikit. Kata penulis buku, lalu bila Addas tahu yang Rasulullah adalah utusan Allah, dia pun pada waktu itu mencium wajah Nabi, kedua-dua tangan Nabi dan kaki Nabi SAW dicium kaki Nabi. Daripada perbuatan Addas mencium kaki Nabi, Imam Nawawi ada bawa di situ satu tajuk yang mana mungkin kita jarang dengar. Itulah keadaan mencium orang-orang yang salih pada kaki mereka, sebab Nabi tak halang apa yang Addas buat. Lalu Addas cium Nabi dan dia beriman. Satu-satunya orang yang beriman setelah 10 hari berdakwah adalah hamba yang bernama Addas radhiyallahu anhu. Lalu mereka bina Masjid Addas nak memperingati inilah satu-satunya orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita nampak hanya seorang yang beriman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kebun tersebut Nabi ada doa. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doa? Kita kalau orang baling batu kepada kita, saya lah kalau orang baling batu kepada saya, agak-agaknya apa yang kita doa? Agak-agaknya apa yang kita doa? Untuk anak kita pun kadang-kadang bila kita marah, kita doa yang pelbagai yang tak bagus. Tapi apa doa Nabi? Doa Nabi SAW, doa yang terkenal. Maka Nabi SAW dalam kebun tersebut Nabi berdoa, Allahumma inni ashku du'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Apa yang Rasulullah mengadu? Orang Taif jahat? Tak. Mereka ni tak hargai aku? Tak. Mereka ni langsung pada waktu itu tak hormat kepada aku? Tak. Apa yang Rasulullah doa? Aku mengadu kepadamu du'fa quwwati, aku yang lemah ya Allah. Sepatutnya aku bertahan lebih lama, tapi aku tak mampu. Sepatutnya aku sabar lebih lama dengan karenah mereka, tapi aku tak mampu. Lalu aku mengadu kepadamu ya Allah, aku yang lemah. Wa qillata hilati, perancanganku yang kurang, aku tak merancang elok-elok ya Allah, sebab itu mereka tak beriman. Aku pada waktu tu tak buat kajian yang betul, sebab itu mereka tak beriman. Padahal Nabi SAW dah buat kajian. Kenapa Nabi pergi Taif? Ada sebab. Kenapa Nabi pergi jalan kaki? Ada sebab. Kenapa Nabi pergi dengan Zaid bin Harithah sahaja, tak pergi ramai-ramai? Ada sebab. Lalu Nabi SAW dah kaji, tapi Nabi masih mengaku, kesilapanku ya Allah, aku tak merancang dengan teliti. Wahawani 'alan nas, dan mereka tak beriman kerana aku yang hina ya Allah. Kalaulah orang lain yang bawa risalah ni, mungkin mereka beriman. Kalaulah orang lain yang ajak, mungkin mereka tak beriman. Tapi sebab aku yang hina ya Allah, mungkin pada waktu itu mereka tak beriman. Lalu kata para ulama, Rasulullah SAW pada waktu itu tak pernah marah kalaulah Nabi disakiti kerana tubuh badan dia. Nabi tak pernah marah. Kalau kita baca dalam sirah, Nabi hanya marah bila agama Allah diganggu ataupun agama Allah pada waktu itu diremehkan. Tapi untuk diri sendiri, Nabi tak pernah marah. Kena baling dengan batu pun, Nabi bila berdoa bagi alasan untuk penduduk Taif kenapa mereka tak terima, bukannya menyalahkan penduduk Taif. Kemudian doa Nabi SAW panjang. Maka Nabi SAW tak duduk lama di kebun tersebut, dan Nabi SAW teruskan perjalanan. Sampailah Nabi SAW, dalam hadis disebut, Nabi keluar daripada kebun tersebut dan pulang ke Mekah. Rasulullah sangat sedih dengan layanan penduduk Taif, sangat berduka cita. Hati baginda remuk kerana layanan teruk penduduk Taif, sampai Nabi tak sedar kaki Nabi telah melangkah ke arah Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Bila Nabi SAW tiba di Qarnul Manazil, Jibril dah ada dekat situ. Jibril dah ada dekat Qarnul Manazil. Maka Jibril berkata, wahai Muhammad, aku bawa seseorang untuk berjumpa dengan kamu. Maka Jibril perkenalkan pada waktu itu malaikat gunung. Maka malaikat gunung pun maju ke hadapan. Dia kata, wahai Muhammad, engkau kenal tak dua bukit dekat Mekah? Maka Rasulullah kata, bukit yang mana?
Kata beliau, kata malaikat tersebut, Bukit Abu Kubais dan Bukit Qaiqa'an. Dua bukit ni bukit yang besar di sekeliling Kaabah. Bukit Abu Kubais di mana adanya istana, Bukit Qaiqa'an di sekitar itu. Maka malaikat gunung kata, aku akan ambil dua bukit daripada Mekah dan aku akan hancurkan penduduk Taif dengan bukit tersebut. Apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berharap daripada keturunan mereka ada yang beriman. Pemaafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah dia tak pernah sempat dengan peristiwa Taif. Dia tak pernah sempat. Dia hanya sempat peristiwa Uhud. Dalam peristiwa Uhud, Nabi cedera teruk, gigi Nabi patah, ada dua besi tembus pipi Nabi, Nabi tak boleh berdiri selama sebulan, Nabi cedera teruk. Maka Aisyah dalam riwayat Bukhari pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang lebih teruk daripada Uhud? Sebab bagi dia Uhud tu dah teruk bagi Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, yang lebih teruk daripada Uhud adalah peristiwa Taif yang berlaku kepada Nabi yang kita baru baca sebentar tadi. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, lalu saya bacakan kisah tentang tahun kesedihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekadar untuk kita mengambil pengajaran bagaimana kekasih Allah, dahsyatnya ujian yang Allah berikan kepada baginda. Tetapi manusia apabila dia percaya pada Allah, maka di situ dia akan tenang bila diuji oleh Allah. Sebab itu antara doa yang kita baca, yang saya pun baru kongsikan petang tadi dalam pembacaan kitab Al-Azkar, apa yang doa Nabi, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqin. Ya Allah, berikan aku keyakinan kepadamu, kepercayaan kepadamu, keimanan kepadamu. Kepercayaan yang bagaimana? Ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, jadikan aku yakin kepadamu, lalu dengan keyakinan tersebut ujian-ujian dunia menjadi mudah, ujian-ujian dunia menjadi ringan, ujian-ujian dunia pada waktu itu menjadi tidak nampak beban. Dan daripada sini kata para ulama, manusia yang yakin kepada Allah, dia akan sentiasa tenang. Sebab Allah pada waktu itu dia tahu jaga dia, Allah bersama dengan dia, Allah pasti akan bantu dia, Allah takkan sakiti dia. Tetapi kalaulah tak ada yakin dalam hati kepada Allah yang sebenar-benarnya, maka kadang-kala kita keluh kesah, kita gelisah, kita tak tenteram. Maka cara untuk menghadapi ujian, kata para ulama daripada doa Nabi, adalah kuatkan yakin, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan.